Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah hidayatul taufik, dan hidayatul taufik ini dia adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh masuk campur. Dan bila Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 56 tadi, yang tadi saya sebutkan, iaitu kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah jualah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini adalah merujuk kepada hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada dua cara seseorang boleh mendapatkan hidayah itu taufik. Ada dua cara. Cara yang pertama, suka hati Allah. Ini betul. Cara yang pertama, suka hati Allah. Mungkin jawapan ini agak sedikit mengejutkan untuk sebahagian kita, sebab tak sangka inilah jawapan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata hidayatul taufik ini ada dua cara manusia boleh mendapatkannya. Cara yang pertama adalah suka hati Allah. Saya bagi contoh lebih mudah untuk kita faham. Saya memeluk Islam 14 tahun yang lepas. Saya dilahirkan dalam keluarga yang beragama Buddha. Tuan-tuan dan puan-puan di sini majoriti lahir dalam Islam, betul? Masih ingat azan dengan iqamat masa bapa laungkan? Kalau masih ingat, dahsyat. Tak ingat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang menjadikan tuan-tuan dan puan-puan lahir dalam keluarga Islam, membesar dalam keluarga Islam, dan kemudian belajar agama Islam sejak kecil? Siapa yang menjadikan saya lahir dalam keluarga bukan Muslim? Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak berusaha untuk mendapatkan hidayah itu taufik itu? Tak pernah kan? Lahir-lahir saja dapat. Maksudnya, suka hati Allah nak pilih siapa yang dia nak untuk diberikan hidayah. Ada orang dia tak mencari, tetapi Allah bagi kepada dia. Dia langsung tak cari. Tetapi suka hati Allah nak bagi kepada siapa yang disuka. Untuk memudahkan kita faham, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka ambil satu contoh. Ni telefon saya. Okey. Telefon ni, first time saya jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Telefon ni saya punya. Maka tiba-tiba saya kata, okey, saya bagi kepada dia. Phone saya ini, saya bagi kepada dia. Bila saya bagi handphone saya ini kepada dia, apa persoalan untuk kita manusia yang normal? Apa persoalan yang akan timbul dalam otak kita? Kita akan kata, kenapa bagi kat dia? Apa yang dia dah buat, betul ke? Lepas tu jawapan saya simple saja. Jawapan saya ialah, suka hati saya. Kenapa suka hati saya? Handphone ni siapa punya? Saya punya. Suka hati saya lah nak bagi kat siapa. Hatta saya nak campak sekali pun, suka hati saya. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada hak tak nak mempertikaikan saya siapa saya bagi, kenapa dia bagi? Ada hak tak? Tak ada. Suka hati saya lah saya nak buat apa. Sebab phone ini phone saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini ada buktinya daripada Al-Quran. Kalau kita masih ingat peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 30, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat dan juga jin, kepada iblis sekali kat situ, bahawa Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ada persoalan tak daripada malaikat? Ada. Malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau nak menciptakan satu makhluk yang akan menumpahkan darah di bumi?" Dia ada persoalan. Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya, katakanlah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Allah ada tak merasionalkan? Kau tahu tak? Sebab aku adalah Al-Khaliq, maka aku mencipta manusia. Tak. Allah punya jawapan simple. Jawapan Allah ialah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Malaikat tutup mulut. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, dia nak cipta apa sekalipun. Kenapa cipta batu tak dipersoalkan? Tak. Maksudnya ini adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang hidayatul taufik, itu adalah hak milik.
Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengalaman saya berdakwah yang tak seberapa, seringkali soalan yang diterima daripada masyarakat yang belum Muslim, mereka percaya ada Tuhan, tetapi mereka kata, bukankah Tuhan itu adil? Kalau Tuhan itu adil, mana mungkin Tuhan mengatakan hanya satu agama, iaitu agama Islam saja yang betul, dan semua agama lain, semua penganut agama lain tak masuk syurga, masuk neraka? Kalau Tuhan adil, kenapa Allah, dia tak ciptakan semua Muslim? Kenapa ada yang diciptakan Muslim, ada yang tak diciptakan sebagai Muslim? Kenapa? Mana adil? Betul ke tidak tuan-tuan dan puan-puan persoalan ini? Yang bertanya kepada soalan ini, soalannya logical, soalan yang bagus. Ini menandakan dia adalah manusia yang berfikir. Tetapi kalau kita selami jawapan dia simple. Macam saya sebut tadi, hidayah tu, taufik tu siapa punya? Allah. Suka hati Allah nak bagi kepada siapa? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyebut di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 99, Allah sebut, jikalau Allah kehendaki, nescaya Allah jadikan semua ini beriman. Maksudnya, kalau Allah mau. Tetapi Allah tak. Allah tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah hidayah itu taufik yang kita tak boleh pertikaikan. Saya bagi lagi beberapa contoh untuk mudah kita faham. Sebab saya berhadapan dengan banyak kes orang Islam kita yang mempunyai persoalan, bukan mereka nak murtad, ada yang dah murtad, ya. Jadi mereka bertanya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Contoh klasik. Tuhan kan tahu bahawa akan datang zaman moden yang di mana manusia akan sibuk. Kalau Tuhan dah tahu akan tiba waktu moden yang di mana manusia akan sibuk, kenapa Tuhan masih memfardukan solat 5 waktu? Bukankah itu mengganggu jadual kehidupan kita? Maka saya bagi tahu kepada dia, pertama, suka hati Tuhan nak letak berapa waktu. Saya tak akan rasionalkan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, pemilik masa, pencipta masa Allah. Kalau Allah letak 3 waktu pun, dia tetap akan persoalkan, kenapa 3 waktu? Letak 1 waktu pun, kenapa 1 waktu? Kenapa 24 jam? Kenapa tak 23 jam? Maka akan timbul banyak persoalan. Tetapi untuk memudahkan kita faham, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu lepas saya berdiskusi dengan seorang sahabat kita yang kira dah murtad. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tak yakin dan dia tak faham bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mempertikaikan, kenapa Tuhan macam ni, kenapa Tuhan macam tu. Saya bagi contoh kepada dia. Sebab saya bercakap dengan dia dalam bahasa English, tapi saya terjemahkanlah dalam bahasa Melayu. Saya kata, sekarang ni awak tengah duduk di sofa tu, dan sofa ini saya yang punya. Awak tengah duduk di situ. Kalau saya nak tarik, saya kata, awak sekarang ni jangan duduk atas sofa saya. Saya tak izinkan awak duduk atas sofa saya. So, mungkin perasaan awak kurang puas hati. Itu maklum. Sebab tiba-tiba aku tengah duduk kat sofa, kau tak bagi aku duduk. Tetapi saya nak tanya kamu ada hak tak nak mempertikaikan saya? Kenapa saya tak bagi awak duduk kat sofa tu? Dia kata tak ada. Saya tanya, kenapa? Sebab sofa tu awak punya. Suka hati awak lah nak bagi siapa duduk. Saya kata exactly. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Suka hati dia nak bagi kepada siapa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Suka hati Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan manusia macam mana? Sebagai ujian, bukannya sebagai tempat syurga. Dunia ini belum lagi syurga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hidayah itu taufik, cara yang pertama untuk mendapatkannya adalah suka hati Allah nak bagi kepada siapa. Tetapi cara yang kedua, dia berkait rapat dengan hidayah yang kedua. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada orang dia menyebut bahawa dia belum mendapat hidayah, sebenarnya di situ dia ada percanggahan yang jelas. Kerana bila kita dah dengar hidayah yang kedua, jenis hidayah yang kedua, kita akan dapati secara umumnya manusia ini didapat hidayah. Apa yang saya maksudkan? Seseorang itu boleh mendapatkan hidayah itu taufik. Cara pertama adalah suka hati Allah nak bagi.
Cara yang kedua ialah seseorang itu mengikuti hidayatu irsyad. Allah